Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung pelajaran kita hari ini tentang perluasan kuasa British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Jadi kita akan tengoklah dalam ni macam mana British meluaskan kuasa dia ke 4 buah negeri. Okey, sebelum ni 3. Pulau Pinang, Singapura dengan Melaka. Kali ni lagi tambah lagi 4. Okey, ini kita punya objektif. Okey, di akhir sesi PDPR, murid dapat mengenal pasti strategi yang digunakan oleh British untuk meluaskan kuasa di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Kita akan tengok strategi apa yang digunakan oleh British ni. Okey, ni dia punya pengenalan. Okey, dekat Eropah, berlakunya perkembangan perindustrian. Ini makna kata aktiviti perindustrian ni berkembang dengan majunya. Jadi British memerlukan bahan mentah yang mencukupi. Bahan mentah ni digunakan dalam industri. Okey, jadi macam mana dia nak buat? Mula kita fikir, negeri-negeri Melayu kan ada. Jadi apa kata dia jajah negeri-negeri ni, secara tak langsung masalah dia untuk mendapatkan bahan mentah tu dah boleh diselesaikan. Okey, ada kat sini ada 3 strategi yang digunakan oleh British untuk mendapatkan ataupun untuk menguasai keempat-empat negeri ni. Yang pertama, strategi manipulasi. Makna kata dia mengambil kesempatan. Yang kedua, desakan ataupun ugutan. Yang ketiga, perjanjian. Untuk hari ini kita akan tengok dulu strategi manipulasi. Suasana yang tidak stabil dan kekacauan yang berlaku membuka peluang kepada British. Jadi makna kata, dekat negeri-negeri Melayu ni ada masalah. Kemudian ada masalah, kemudian suasana tak stabil, tak aman lah maksudnya. Jadi peluang ni digunakan oleh British untuk masuk campur. Tengok dulu di Perak. Manipulasi di Perak. Ada 2 masalah di Perak ni. Yang pertama, berlakunya perang larut. Tahun 1861 hingga 1874. Cuba bayangkan berapa lama perang larut ni berlaku. Kemudian yang kedua, berlakunya perebutan tahta Kesultanan Perak. Maksudnya dalam Kesultanan Perak ni berlakunya perebutan jawatan. Perang larut. Tengku Menteri Ngah Ibrahim. Ingat tak Ngah Ibrahim ni? Orang yang jumpa Biji Timah dekat Larut. Jadi Ngah Ibrahim ni dia bawa masuk orang pelombong Cina untuk bekerja di lombong-lombong biji timah. Tapi masalahnya, pelombong Cina ni ada 2 kumpulan. Yang pertama, kumpulan Jihil. Yang kedua, kumpulan Haisan. Jadi 2 kumpulan ni bergaduh. Bila bergaduh, jadi maknanya aktiviti pelombongan tu tak dapat dijalankan. Jadi bila tak dapat jalankan, dia membawa kerugian lah. Jadi pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri Selat meminta British campur tangan. Jadi makna kata pelabur Eropah ni yang melabur dengan British ni, mereka minta supaya British cuba selesaikan masalah perang larut ni. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, perebutan tahta. Yang ini awak boleh tengok dalam buku teks, muka surat. Surat 82. Ini susah sikit nak faham. Tapi tak apa, saya cuba terangkan slow-slow. Dalam Kesultanan Perak, dia punya penggiliran dia beza dengan negeri-negeri lain. Sultan. Sebelum seorang dilantik sebagai sultan, raja ni dia kena pegang 3 jawatan. Yang pertama, jawatan Raja Dihilir. Yang kedua, Raja Bendahara. Yang ketiga, Raja Muda. Jadi setiap raja ni kena pegang 3 jawatan ni, barulah
layak dilantik sebagai Sultan. Okey, tengok tahun 1851. Okey. Pada ketika tu, Raja Yusuf sebagai Raja Dihili, Raja Ali sebagai Raja Bendahara, Raja Jaafar sebagai Raja Muda dan Sultan adalah Sultan Muhammad Shah. Okey, kemudian Sultan Muhammad Shah mangkat, meninggal. Okey, Raja Jaafar naik jawatan jadi Sultan Jaafar. Okey, Raja Ali naik pangkat jadi Raja Muda. Sepatutnya dekat sini tengok yang warna kuning dengan warna kuning dengan biru ni, sepatutnya Raja Yusuf dilantik sebagai Raja Bendahara. Tapi ada orang lain yang naik jadi Raja Bendahara. Raja Ismail yang naik jadi Raja Bendahara. Manakala tempat Raja Yusuf ni diganti oleh Raja Abdullah. Jadi makna kata mulai tahun 1897 ni sistem pewarisan ni tidak lagi diikuti. Sebab ada sokongan daripada pembesar-pembesar lain. Kemudian ada yang tak datang ke upacara pemakaman. Kemudian 1865 Sultan Jaafar mangkat, Raja Ali dilantik sebagai Sultan. Betul lah dia punya flow dia kan. Raja Muda, Raja Ali ni sebagai Raja Muda, kemudian Raja Bendahara, kemudian Raja Muda, akhirnya menjadi Sultan. Kat sini nampak tak? Tengok, yang menjadi Raja Muda sepatutnya Raja Ismail. Tapi tak, Raja Abdullah terus langkah naik jadi Raja Muda. Sepatutnya apa? Raja Ismail. Manakala Raja Ismail kekal sebagai Raja Bendahara. Kemudian bila Sultan Ali mangkat, Raja Ismail terus jadi Sultan. Padahal dia belum lagi jadi Raja Muda. Raja Abdullah kekal sebagai Raja Muda. Jadi nampak kat sini, dia punya sistem penggiliran dia tidak dipatuhi. Dan dia menyebabkan ramailah yang tidak berpuas hati. Raja Abdullah. Dua kali dia jadi Raja Muda. Jadi dia tidak lantik sebagai beliau tidak lantik sebagai Sultan. Jadi beliau menuntut kembali haknya. Dia nak balik hak dia sebagai Sultan. Kemudian dalam masa yang sama, Raja Abdullah ni didesak oleh pelabur Eropah dan juga Cina. Dan dia juga ada masalah keuangan. Kemudian Raja Abdullah mendapat sokongan Datuk Maharaja Lela. Mereka pembesar dekat Pasir Salak. Jadi Andrew Clark ni nampak. Andrew Clark ni orang British. Dia nampak masalah ni dan dia cuba bantu ataupun dia cuba bagi bantuan kepada Raja Abdullah. Jadi bagi bantuan. Jadi maknanya bila British nak bagi bantuan mesti ada benda yang dia nak. Nak kata Raja Abdullah bantu Andrew Clark bantu Raja Abdullah akan bagi sesuatu kepada Andrew Clark ni, wakil British. Seterusnya manipulasi di Selangor. Manipulasi dekat Selangor pula. Dekat Selangor pun berlakunya Perang Kelang. Perang Kelang ni tengok 1866 hingga 1874. 8 tahun, hampir 8 tahun. Raja dia raja Perang Kelang ni bila timbul masalah di antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Tengok latar belakang daerah Kelang. Daerah Kelang ni dia kaya dengan biji timah. Jadi kaya dengan biji timah. Dan daerah Kelang ni ditadbir oleh Raja Sulaiman. Kemudian Raja Sulaiman mangkat. Bila dia mangkat, Raja Abdullah menggantikan Raja Sulaiman. Dia maksudnya Sultan lantik Raja Abdullah menggantikan Raja Sulaiman. Tapi Raja Mahdi ni adalah anak kepada Raja Sulaiman, tidak berpuas hati. Kenapa tak puas hati? Sebab dia kata dulu yang jaga daerah Kelang ni adalah ayah dia.
Dia kenapa bagi serah kepada orang lain? Okey, jadi berperanglah Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Okey, Raja Abdullah disokong oleh kumpulan Haisan. Raja Mahdi disokong pula oleh kumpulan Jihin. Okey. Pada ketika ni, Sultan Abdul Samad, Sultan Selangor, dia minta Tengku Pudin menamatkan perang Kelang. Minta Tengku Pudin menamatkan perang Kelang. Kemudian ni waris kepada Sultan Abdul Samad lah. Okey, jadi kemudian ni apa yang harus dilakukan? Apa yang dia nak buat? Dia nak masuk campur susah. Sebab apa? Sebab kemudian ni dia dipinggirkan daripada keluarga kerabat Selangor ni. Sebab dia bukan anak Gahara. Okey. Jadi British, wakil British kata, British boleh memberi bantuan ketenteraan untuk menamatkan perang. Jadi maknanya kata British tawarkan bantuan. Okey. Jadi ditawarkan bantuan, secara tak langsung perang tu boleh ditamatkan. Okey, seterusnya manipulasi di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Yang Sungai Ujong sekarang ni adalah Seremban. Okey, berlakunya persaingan pembesar memungut cukai. Jadi tadi raja-raja yang berebut. Sekarang ni pembesar pula yang berebut kan kawasan memungut cukai. Ada 3 orang pembesar, Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar dengan Datuk Muda Linggi. Okey, kenapa mereka berebutkan kawasan Sungai Linggi ni? Okey, yang pertama, Sungai Linggi ni merupakan laluan penting yang menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan sekitarnya. Maksudnya macam ni. Dalam daerah Sungai Ujong ada Sungai Linggi. Jadi Sungai Linggi ni lah merupakan jalan perhubungan yang utama di dalam daerah Sungai Ujong. Jadi pedagang membawa biji timah ke Pelabuhan Melaka melalui Sungai Linggi. Jadi daerah Sungai Ujong ni kaya dengan biji timah. Kaya dengan biji timah. Jadi biji timah yang telah dilombong tu, diorang akan bawa biji timah ni ke Pelabuhan Melaka melalui Sungai Linggi. Jadi pedagang yang melalui Sungai Linggi ni dikehendaki membayar cukai kepada pembesar. Sebab itulah pembesar-pembesar ni berebut nak menguasai Sungai Linggi. Okey, jadi berlakulah persaingan di antara Datuk Shah Bandar dan juga Datuk Kelana. Bila berlakunya masalah ni, dia menjejaskan kegiatan perdagangan di negeri-negeri Selat. Jadi maknanya kata biji timah tu tak dapat dihantar dengan lancarnya ke Pelabuhan Melaka. Okey, jadi Datuk Kelana dia mendapat bantuan daripada British. Jadi Datuk Shah Bandar seorang-seorang. Jadi siapa yang menang? Mestilah Datuk Kelana. Okey, bila Datuk Kelana menang, Datuk Kelana berjaya menjadi pembesar Sungai Ujong. Dia boleh dia berjaya menguasai Sungai Ujong. Kemudian tapi masalahnya British memperoleh hak memungut cukai. Sebenarnya Datuk Kelana ni berebutkan Sungai Ujong tu sebab nak menguasai Sungai Linggi. Sebab apa? Sebab Sungai Linggi tu boleh kutip cukai. Tapi masalahnya bila British dah bantu Datuk Kelana, British pula yang berjaya memperolehi hak untuk memungut cukai. Jadi yang untungnya siapa? Yang untungnya adalah British. Okey, ni kesimpulannya. Kita recap balik lah. Okey, jadi dekat Perak berlakunya Perang Larut dan juga perebutan tahta. Manakala dekat Selangor berlakunya Perang Kelang. Dekat Negeri Sembilan berlakunya perebutan Sungai Ujong. Jadi kalau tengok ke sini, masalah-masalah ni timbul. Sebab masing-masing nak kaya. Okey.
Okey, persoalan kat sini. Okey, adakah pembesar Raja Melayu dan Sultan menerima tawaran British? Mereka terima ataupun tak? Dekat Sungai Ujong, Datuk Kelana dah terima. Okey, dekat Selangor, Tengku Kudin pun dah terima. Dekat Perak, terima ataupun tak terima? Okey, kita akan bincangkan topik seterusnya. Okey, pada sesi PDPR akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.